Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kerewaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan penubuhan sebuah lagi fakulti baharu di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, iaitu Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan yang akan berfungsi untuk membuat penyelidikan, mengembangkan silibus dan pedagogi yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Bertitah pada Majlis Convocation ke-11 Kupu SB, Baginda juga mengambil maklum bahawa dari sudut antarabangsa, Kupu SB semakin menyerlah dalam kalangan universiti-universiti mahupun individu yang berminat dalam bidang pendidikan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Chancellor Kupu SB juga menekankan dedikasi adalah antara ciri utama untuk meraih kejayaan dan keberkesanan dalam pendidikan. Oleh itu, para guru, ibu bapa dan lebih-lebih lagi graduan sendiri sangatlah mustahak untuk sentiasa memiliki sifat dedikasi itu. Bagi para graduan adalah perlu untuk mengamalkan pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi dari pusat pengajian seperti Kupu SB ini, serta menyebarkannya kepada masyarakat. Pengalaman dan pengetahuan yang sentiasa dipupuk dan diamalkan itulah sebenar-benarnya matlamat pengajian. Beta melihat Kupu SB sangat berkaitan dengan banyak keperluan semasa. Sejak pengubalan kurikulumnya beberapa tahun yang lalu, Kupu SB sudah pun menawarkan pelbagai kursus minor sebagai nilai tambah bagi pengalaman dan pasaran kerjaya graduannya. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum, Kupu SB telah menjadikan sejarah Islam sebagai subjek teras bagi program sarjana muda dan diploma tertinggi perguruan agama. Langkah ini diambil adalah sebagai respon spontan terhadap titah beta semasa majlis menghadap Hari Keputeraan pada tahun 2018 yang menyarankan supaya mata pelajaran sejarah Islam itu dijadikan mata pelajaran wajib di semua institusi pengajian. Tahniah kepada Kupu SB. Sehubungan itu, beta telah pun memperkenankan penubuhan sebuah lagi fakulti baru di Kupu SB, iaitu Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan, yang akan berfungsi untuk membuat penyelidikan, mengembangkan silibus dan pedagogi yang berkaitan dengan kemasyarakatan seperti sejarah Islam, pendidikan kesihatan, peradaban dan lain lagi. Baginda seterusnya menzahirkan kegembiraan atas usaha Kupu SB mengadakan projek-projek ilmu yang bermanfaat. Beta juga gembira mengikuti langkah-langkah kemasyarakatan Kupu SB seperti mengadakan program kerohanian dan intelek dengan menganjurkan umpamanya Jarayawara menghalusi sembahyang menurut mazhab Asy-Syafi'i yang melibatkan sehingga lebih kurang 1,500 guru-guru yang bukan mengajar subjek pengetahuan agama Islam di Kementerian Pendidikan. Menganjurkan kursus training for trainers untuk guru-guru bagi kemahiran mengajar Al-Quran. Menganjurkan seminar kebangsaan, pendidikan MIB, mengadakan bengkel, pemantapan da'i dan lain-lain.
Ini semua adalah projek ilmu yang bermanfaat belaka. Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut menyentuh pencapaian Kupu SB di peringkat antarabangsa. Dari sudut antarabangsa pula, beta mengambil maklum bahawa Kupu SB adalah semakin menyerlah di kalangan universiti-universiti mahupun individu yang berminat dalam bidang pendidikan. Beberapa seminar antarabangsa secara maya dan kesepakatan membuat kajian bersama di antara Kupu SB dengan universiti luar negara telah pun pernah diadakan. Sementara pada tahun ini, Kupu SB terus melangkah ke hadapan, menawarkan beasiswa Brunei Darussalam Government Scholarship for Foreign Students kepada calon-calon yang berkelayakan di peringkat serantau dan antarabangsa. Apabila ini diteroka, bererti Kupu SB telah mengembangkan sayapnya sehingga ke arena antarabangsa. Pada mengakhiri titah, baginda merakamkan penghargaan atas khidmat yang disumbangkan oleh warga Kupu SB. Akhirnya, beta merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua warga Kupu SB, terutama kepada pengerusi dan ahli-ahli majlis kolej universiti dan senat, rais, pegawai-pegawai utama, ahli-ahli akademik serta kaki tangan sekalian di atas jasa dan khidmat mereka yang telah disumbangkan. Marilah kita sama-sama berdoa semoga setiap amal kebajikan itu akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang melimpah-limpah. 224 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana, diploma lepasan ijazah, ijazah sarjana muda dan diploma tertinggi dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation Kupu SB pada tahun ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Kupu SB berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengurusi Majlis Kupu SB, dan Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran dan Surah Al-Alaq diperdengarkan oleh para graduan. Intisari ayat dibacakan oleh Abdul Hadi Nasrullah bin Ashraf, mahasiswa program Sarjana Muda Perguruan Agama. Wassalam.
Rais Kupu SB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai beberapa program baharu yang ditawarkan oleh Kupu SB tahun lalu dalam usaha mencapai tujuan penubuhannya. Sepanjang masa negara dalam keadaan pandemik dan endemik sekarang ini, Kupu SB berusaha sedaya upaya menjalankan fungsinya dalam meningkatkan pendidikan pelajar, pembangunan masyarakat dan intelektual peringkat antarabangsa sama ada secara maya atau fizikal dan secara hibrid. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan penggunaan ijazah kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah dan diploma kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada 224 orang graduan, 5 orang menerima ijazah Doktor Falsafah Perguruan Ugama, 7 graduan menerima ijazah Sarjana Perguruan Ugama, 34 menerima Diploma Perguruan Ugama lepasan ijazah, 91 menerima ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama, 80 menerima Diploma Tertinggi Perguruan Ugama, 6 menerima Diploma Pengajian dan 1 menerima Sijil Khas Perguruan. Ijazah Sarjana Awam Muhammad Adizam bin Saleh. Ijazah Sarjana Perguruan Ugama. Ijazah Sarjana Perguruan Ugama Pendidikan Islam lulus Haji Syarbini. Lulus dengan baik dipersilakan Dayang Siti Salwa alias Rohana binti Halo. Ijazah Sarjana Perguruan Ugama Pendidikan Islam lulus dengan sangat cemerlang. Tahun ini Kupu SB berjaya melahirkan graduan pertamanya dalam program Sarjana Perguruan Ugama Bahasa Arab dan beberapa graduan keluaran pertama program Sarjana Muda Perguruan Ugama Bahasa Arab. Kupu SB terus menjalin kerjasama dengan institusi-institusi yang relevan bagi memenuhi keperluan kemahiran industri. Awang Muhammad Yusrin bin Haji Awang Yusuf. Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama Pendidikan Islam dengan minor Purbatul Hafizah alias Dayang Kunur Sakinah binti Pengirani. Dayang lulus dengan baik dipersilakan Awang Muhammad. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi perguruan ugama di negara Brunei Darussalam, Kupu SB bertanggungjawab melahirkan pendidik dan pemimpin bertakwa, berpengetahuan, berkemahiran tinggi dan komited. Majlis Convocation ke-11 College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan ketika negara berada dalam fasa endemik.
Bagi memastikan kelancaran majlis, para graduan, ibu bapa serta penjaga dan para petugas dimestikan untuk memeriksa suhu badan, mengimbas kod QR BruHealth dan menggunakan cecair pembasmi kuman. Seawal jam 7 pagi, para graduan dan ibu bapa serta penjaga menjalankan ujian saringan pantas antigen ART. Di samping itu, para graduan, ibu bapa serta penjaga dan para petugas turut mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti pemakaian sungkup muka dan penjarakan fizikal. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan berangkat ke majlis sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-48 tahun yang dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Majlis berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Penurang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Lala Utama Haji Awang Isa bin Pen Datu Perdana Menteri Datuk Lala Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan doa selamat dipimpin oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Madain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan memotong kek puja usia dan menerima kad sembah ucapan daripada Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima pesambah dari 12 agensi yang terdiri dari agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pendidikan tinggi dan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Dapat di kawasan pendalaman Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah petang tadi berkenan berangkat ke majlis santap petang sempena sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-48 tahun. Majlis santap petang disembahkan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin.
Duli yang teramat mulia disembah kenalkan kepada pegawai-pegawai ABDB. Duli yang teramat mulia kemudian disembahkan dengan tayangan klip video dan buku sejambak ristaan 15 yang mengandungi koleksi gambar kenangan penglibatan Duli yang teramat mulia di Kementerian Pertahanan dan ABDB dari tahun 2019 hingga 2022. Duli yang teramat mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Duli yang teramat mulia seterusnya berkenan memotong kek hari puja usia dan berkenan menerima pesambah daripada pegawai dan kaki tangan ABDB. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulqiyah Mu'izzuddin wad Daulah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis-majlis doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota yang ke-48 tahun diadakan petang tadi. Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong mengadakan majlis seumpamanya. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Antara pengisian majlis sembahyang sunat hajat, bacaan doa kesyukuran dan diakhiri dengan sembahyang fardu asar. Juga mengadakan majlis yang sama Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pengisian majlis, bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Tiga kes COVID-19 ditempatkan di bawah rawatan rapi dan memerlukan bantuan oksigen dalam kategori 4. Manakala 4 kes dimasukkan dalam kategori 5 iaitu memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di ICU. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 2015 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 27,599. 8,972 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 550 kes sembuh dicatatkan. Lima kes kematian direkodkan dalam tempoh 48 jam yang lalu. Sehingga 16 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima 3 dos vaksin sebanyak 49.1%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan pada 12.30 malam hingga 4 pagi, 2 kesalahan dibuat dan dikeluarkan kompaun. 34 petunjuk prestasi utama di bawah 6 strategi teras dalam Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi 2025 yang mana bagi tahun pertama pelaksanaannya pada penghujung tahun 2021 telah menghasilkan pencapaian 35.29% secara menyeluruh.
Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi berucap demikian pagi tadi semasa perjumpaan muhibah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Penurangkaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi berkata, pihak kementerian secara teratur telah pun mensejajarkan inisiatif-inisiatif strategik seperti Sustainable Development Goals, dasar belia negara ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Perjumpaan adalah bagi bertukar-tukar pandangan dalam suasana muhibah, seterusnya meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan serta program kementerian berkenaan. Skuad bola sepak negara Brunei Darussalam bawah 23 tahun meneruskan saingan dengan Timor Leste di Stadium Morodok Tekno Nasional Phnom Penh. Pasukan Brunei Darussalam mendahului perlawanan pada minit ke-17, namun pada minit ke-30 Timor Leste berhasil mengikat kedudukan satu sama sebelum gol kedua hadir pada minit ke-46. Bersambung babak kedua, Timor Leste terus selesa di depan Brunei Darussalam dengan gol ketiga pada minit ke-81 perlawanan. Keputusan muktamad Brunei Darussalam 1, Timor Leste 3.